cerdik jahat. Tak mahu nak cerdik baik. Nah, cerdik yang sempurna mereka itu, cerdik sempurna, cerdik molek, tidak pandang sekali-kali segala hal dunia. Bukan tak milik, tak pandang. Jangan salah faham. Hidup dalam dunia dia kena milik dunia ni, tapi tak pandang, tak ubah perut. Dia gitu. Bukan kata tak pandang dunia, duduk dalam bawah getok ramai-ramai, dak buat rumah. Berapa dak buat rumah? Dunia. Tu bukan tasawuf. Tu bengong. Mana dak ubah perut. Tak ada hal. Dia kata tak boleh buat rumah, tak tasawuf. Datuk Penali ada rumah. Besar rumah. Bapak wali tu. Tapi tak buh perut, tak lekat perut. Harta. Tu tasawuf. Tasawuf bukan jalan nunduk. Nunduk jalan. Jalan nunduk tu takik cekok. Tasawuf lain. Segala harta benda ada atas muka bumi ni tak boleh bawa mati belaka. Aku ada banyak tambung-tambung, tapi tak boleh tolong aku pas pada aku mati. Yang boleh tolong amal ibadat, amal soleh. Ingat tu. Segala hal dunia hanya gaiblah ia dunia pada hati-hati mereka itu. Pada hati, pada zahir ada rumah, ada kereta, ada lori, ada bas. Hati ada. Dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala. Falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala yastahzanun. Wala khaufun 'alaihim wala yastahzanun. Maka sabit bagi orang-orang yang beramal soleh, ikhlas lillahi rabbil alamin, harta yang sangat bernilai di sisi Tuhan dia. Tu harta dia. Dia ni ada tadi ni, tambung-tambung. Ni sementara. Kerana hari akhirat Tuhan beri kepada orang yang beramal soleh. Orang yang tidak takut kepada makhluk, hanya takut kepada Allah. La khaufun alaihim, tiada lagi takut bagi mereka itu, tak ada. Wala hum yahzanun, dan mereka itu sekali-kali tidak lagi akan berduka cita. Jadi dak gaib harta benda dunia pada hati. Anak ada, tak ada dalam hati dia. Ada gitu lagi mari, dak lekat seperti mana lekatnya Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hati. Bini ada, dunia ada. Dak lekat di hati. Zahir tak apa. Lah gilah. Nak nega kapal, lah lagi, tak ada masalah. Nak jual helikopter, kau pandai muah. Nak jual sekedar nesang, kau pandai. Asal perniagaan halal sudah. Orang mukmin yang kaya lebih dikasihi daripada mukmin yang miskin. Pasal apa? Bila kaya boleh beri manfaat pada orang miskin. Gitu. Kaya miskin tak ada kena-mena dengan surga neraka, tak ada. Hati jangan duduk harta kita. Walau tiga gebor pun ada, gerang tanah dak lekat perut. Pegang tangan gerang tanah, tengok sama. Tapi ni aku mati boleh kau orang tak? Kan boleh bawa dalam kubur. Tu. Orang dulu-dulu. Jangan buh perut. Ni bila lekat hati tu dengan segala kemewahan, maka berasa tak mati. Maka berasa tak melek kau orang. Aku peduli apa kau orang? Aku kaya. Aku ada kuasa. Aku pakat tinggi. Tu kacau wala tu. Dengan semata-mata pandang terus kepada kesenangan akhirat. Wawasan yang paling canggih, wawasan akhirat. Pandang ke depan lah. Wawasan ni pandang ke depan. Vision dia panggil, misi, rancangan masa depan, wawasan lah. Maka Nabi Muhammad SAW mengajar kita, hendaklah kita mengingati sama-sama
wawasan akhirat. Iaitu kita rancang kehidupan kita di akhirat lagi. Kita kena rancang sudah. Kita nak senang ke nak susah? Itu rancang. Jauh benar merancang pada dalam akhirat. Tidak jadi bodoh ada rancang. Aku kau anda akhirat kaki anda neraka surga pun aku dulu apa? Learning mustahak. Bodoh. Kita kena rancang. Tak. Kena racang. Bila racang nak masuk surga belaka. Bila nak masuk surga hisap dak padang dengan amal. Dak guna dak padang dengan amal. Biarlah dak padang dengan amalan kena masuk surga juga. Aku minta juga denganmu ya Allah, aku nak juga surga kerana aku dak layak dengan rahmat-Mu. Begitu, itu wawasan. Ni wawasan 2057. Tak. Copeh dia. Cakap besar pula tu. Nampak? Bila genapnya tahun 2057, Malaysia akan menjadi negara maju. Nawar. Mana boleh kata gitu? Insya-Allah Ta'ala. Kata gitu. Kalau tak kata insya-Allah tu tak boleh. Tuhan tak marah kita rancang berwawasan. Tapi katalah insya-Allah Ta'ala, jikalau diizinkan dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita jadi negara maju. Tapi generasi Islam sekular ni dia tak boleh dengar insya-Allah. Dia marah. Nampak? Ada kait dengan ketuhanan dah di tengah telinga dia. Padahal bukan jadi gua ni kata insya-Allah. Jadi molek, jadi tauhid, jadi sahih akidah, betul kepercayaan, pegangannya jazam. Tiada yang dapat melakukan sesuatu melainkan dengan izin Allah. Kita akan jadi negara maju insya-Allah tahun 2057. Betul. Betul. 2020 tak ada dah. Nampak? Dengan hak tukang buat wawasan pun dia nak tanang dia. Duk bulan masuk hospital belaka dah. Tak ada dah 2020. Tak ada dah. Kat kira ombak ulat di buku-buku tak ada 2057. 2057. Maknanya berapa tahun lagi? Berapa tahun lagi? 2057. Sekarang 2007. 50 tahun lagi. 50 tahun lagi. Siapa sini hak dah hidup akak tangan? Nak tengok muka. Tak? Kalau ada pun ngakau. Erik dada. Negara maju masa tu. Nak ke negara maju. Bukan salah. Tetapi kita yang paling utama agama dulu. Biar comel dulu. Wawasan kita nak menjadikan rakyat Malaysia rakyat yang bertakwa kepada Allah. Apa macam ni? Ni menjelang 2057 kita akan menjadi juara bola sepak Asia. Waduh. Lampi kuda ke apa? Lawan Burma pun 8-0. Hak kaki ayam. Ni juara Asia. Mana Jepun perik mana Korea jadi ayam 2057. Cakap tu wadah gitu. Kata wadah kau. Cakap tidak berlandaskan akidah. Cakap tak berlapik. Tak ada sandaran. Tak ada tempat pergantungan. Cakap tu tak boleh pakai. Minggu lepas bila siap terowong smart. Masing-masing cakap. Dia buat terowong pasal KL ni kena banjir sama kan. Nak sekat lutut, belakang sekat lutut air. Dalam bandar tu boleh sekat lutut. Air yang hebat, bandar yang begitu canggih. Air 2 kaki, 3 kaki. Maka dia buat terowong smart menelan belanja bilion ringgit. Bila siap, cakap besar lalu. Dengan siapnya terowong smart ini atau longkang
Bistari ini, maka Kuala Lumpur tidak lagi akan kedengaran dilanda banjir sama sekali. Ini cakap bodoh. Nah, patut sama-sama kita berdoa kepada Allah agar menjayakan usaha kita ini. Itu baru orang cakap gitu. KL tidak akan dilanda banjir lagi. Aduh, seminggu je Tuhan beri 3 hari lepas sekat dada. Sama-sama sekat lutut, sekat dada dalam kedai. Faham? Mahkamah Persekutuan Bangunan Sultan Abdul Samad sekat kok. Dah rajin sekat kok. Pasal bongkok, pasal sombong, takabur cakap. Nah, Tuhan kuih sikit ni. Malaikat nak muat sekat kok kali, cakap banyak kat ni. Lah ni dak kata apa? Gambar dah apa nak tunjuk? Patut tunjuk banyak gambar dalam Kuala Lumpur. Kejadian yang berlaku di negara orang lain kita boleh ambil sampai ratus-ratus keping gambar tunjuk. Tiba-tiba berlaku di ibu kota negeri kita sendiri, 2 keping yang tunjuk gambar. Tu pun buat kelabu jauh-jauh gitu. Ini masalah. Baliklah ke pangkal jalan pemerintah-pemerintah yang ada. Nah, balik ke pangkal jalan. Itu saja. Dok komang. Kalau insah ni, dok komang. Nah, jangan dia ada apa-apa. Semua setanding dengan Amerika, Perancis, Jerman dan Rusia, Malaysia pada tahun 2057. Tengok Nak buat jarum niti dah boleh lagi. Made in China belaka jarum niti. Nak cakap so. Yang ialah kampung tempat yang sejati. Kampung akhirat lah sejati. Dan ni kampung dunia, kampung sementara. Tak ada masalah. Bukan kata tak boleh duduk dalam dunia. Kita duduk dalam dunia dah. Ambil lah dunia. Tak ada rumah, buat rumah. Tak ada kereta, beli kereta. Tak ada bini, bini tak ada anak atau beli anak. Nah, tak ada kebun, beli kebun. Tapi ingat, yang sejati akhirat. Tak apa lah. Dia dua orang ni. Ada harta belaka. Ni ada rumah, ni ada rumah. Ada tanah. Ada piti. Hak seorang ni diingat sekali ni bukan kekal sementara. Yang sebenar Tuhan sedia dah di akhirat. Hak ni semata-mata alat saja. Duduk di dalam dunia. Nah, hak seorang ni pula dia berasa sudah dengan dunia ni saja. Ni gelak gambar. Yang sejati, yang sebenar akhirat. Kerana kita asal bukan asal daripada bumi. Bukan penduduk asal bumi. Kita bukan bumi putra. Kita jannatu putra. Itulah asal nenek moyang kita Nabi Adam AS daripada syurga. Kalau orang tanya kita muasal daripada mana dahulu, tak betul lagi. Hak sebenar syurga. Dia gitu. Dari mari sini ni, mari ni musafir. Musafir buat benda? Musafir mencari bekal. Perjalanan pulang. Satu ada. Nah, kita musafir ni. Bukan kampung tempat nak duduk ni. Dah tempat nak duduk dah orang kafir. Kampung dia dah ni. Tuhan dah beri kita berkampung di sini. Pasal apa? Pasal kita orang beriman. Dah apa Tuhan dah beri? Pasal dunia dah oleh. Apa nak beri kau orang beriman? Nah, dunia dah oleh. Dah oleh akhirat. Lepas tu Nabi kata ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara orang beriman dan syurga dah bagi orang kafir. Lepas tu orang kafir syurga. Macam duduk dalam syurga ni. Dunia ni pasal dia tak ada syurga. Lepas tu zina boleh, darah harak boleh, makan haram boleh, menipu apa semua, menyamuk, tak ada hal dia. Tak semaya tak payah apa, boleh libatin hak mau. Nah, kita tak boleh macam duduk dalam penjara. Nak tidur sampai pukul 8 tak boleh, kena bangun 5.30 rebang subuh. Nak makan haram-haram tak boleh, kena makan hak halal. Banyak halangan kan, macam dalam J, tengok pada dalam J boleh nak angun ke sebelah. Tak boleh, pukul 5 nak angun dah, kena semayang.
Pukul 7 kena senang. Pukul 8.30 makan sarapan. Makan kena makan tak lebih. Gitu. Peraturan banyak. Dalam dunia. Dalam penjara gitu kan. Kita nak tubik daripada penjara mana boleh. Tubik daripada penjara kerja di wadah. Nak duduk bebas tak macam orang luar, kerja di wadah. Iaitu nak meniru kehidupan orang kafir yang begitu kesenangan, tak jadi. Nampak? Kerana orang beriman bukanlah tempat yang sebenar di dalam dunia. Kerana dunia ni huduh sangat, dok molek sangat, cela sangat, kotor sangat, maka mana mungkin Allah nak beri kepada kekasih-kekasih dia. Orang beriman ni kekasih Allah kan? Allahu waliyul ladzina amanu. Allah ni lah pemimpin orang beriman. Takkan dia nak bayar dengan dunia. Kalau dunia tepat bayar dah, senang lah Nabi-Nabi. Bayar dah kan? Senang lah Nabi. Nabi Zakaria ni bunuh tu. Gaji sampai terbelah dua. Nah, kalau tepat bayar dah dunia ni senang mujahidin. Mewah duduk dalam standar belaka Tuhan beri. Bila dunia ni tepat bayar dah kan. Ni duduk dalam gua Osama Ladin. Tak? George Bush duduk dalam istana. Maknanya bukan tempat bayar lagi. Tempat bayar akhirat kat lagi. Sebab tu nak khabar kita tak senang. Tuhan beri senang alhamdulillah. Tak senang lagi. Tak ada hak. Tak ada hak. Pasal bukan tempat sebenar. Bukan tempat sebenar. Orang kafir Cina topek dia ingat sebenar dah sini. Waktu hunggar situ, hunggar sini, hunggar situ, bahan tanah. Baru jumpa. Daripada bagai-bagai nikmat yang lebih daripada makan pakai. Kalau nak nikmat sebenar, akhirat. Akhirat. Tak ada patang makan. Dunia patang. Kaya lah kita. Nak makan banyak tak boleh. Boleh makan. Sekali makan seekor kubah laki bini. Pasal kita orang kaya kan. Yang hari ni singgang kubah seekor. Jangan siang. Kita makan 2 orang. Pasal kita kaya kan. Tak boleh. Pecah perut. Tak boleh. Dah makan banyak ni. Sepinggang. Sepinggang. 14 juta ada piti dalam bank. Makan sepinggang je. Sering je kekek. Punya. Tu kita nak dengar. Bukan kita nak kata sangat. Dah air dah ni minum banyak. Dah mau ketua pengarah. 12,000 gaji boleh sekali minum sekarat. Sekarat telaga tu. Tengok tu lah. Dah segelah. Sering hak nyadatnya. Gitu. Cuma orang kaya ni kelebihan dia masa nak membeli. Tuhan beri nikmat di situ. Orang miskin tak ada nikmat tu. Orang kaya, orang banyak piti, Tuhan beri nikmat bila nak beli barang. Mana nikmat dia? Bila dia nak beli, dia boleh beli. Seronok dia. Tubik kereta baru Mybi 46,000. Dia tengok cek peti dia dalam bank 80. Bergedik bawa bini dia. Melenggang suka nak pergi beli. Cash bayar 46,000. Situ nikmat dia. Orang miskin ada nikmat tu. Nak beli tak boleh. Tak boleh nak beli. Tak sama Mybi. Nak ubur tokat baru mikir 2 kali. Nak ubur tokat. Berapa tokat ni? 6 riyal setengah. Inilah haji ambil 5 riyal setengah dah. Potong RM1. 3 riyal tak boleh tokat. Faham tak? Tak boleh setarang. Tu susahnya dia. Tak apalah pakai sandal di batang pisang dulu mutuh. Faham tak? Mana bila tengok barang molek dah boleh nak beli. Bila tengok baju mahal dah boleh nak beli. Bila tengok benda-benda molek-molek yang hati teringin dah boleh nak beli. Orang kaya boleh beli. Situ nikmat Tuhan beri.
Tapi bila orang kaya sudah beli, Tuhan tak beri lagi kepada dia nikmat. Kok mana tengok orang kaya kursi, kalau rumah hebat-hebat 40,000 kursi, harga kursi 40,000. Nah, kalau Kuala Lumpur ni biasalah kursi 40,000, 38,000 kursi. Dia boleh beli suka dia. Cina mari atas rumah dengan lori. Nah, musim kat depan peti bagar macam gila. Suka ingat. Nah, tapi nikmat duduk Tuhan tak beri. Tak sedap. Duduk tak ada keseronokan. Tak percaya kecek rumah orang kaya-kaya kursi mahal. Ada tuan dia duduk tak kursi? Ada. Duduk dapur gitu lah. Nyanda di sini air. Tidur tak terlatar gitu ke? Tak duduk. Pasal kalau duduk tak sedap. Pasal apa? Pasal mu kaya, mu boleh beli, aku tak beri kesedapan duduk. Dan siapa yang sedap duduk? Orang yang nak beli tak boleh. Baru sedap duduk. Nah, ambil orang yang duduk ulu kenyang. Eret dia duduk tak kursi 40,000. Tak mau turun. Aku tak mau turun. Aku tak mau turun. Njuk gini. Suka dia. Tu baru nikmat. Tunggu. Dia pasal dia kan susah. Nah, baru suka dia. Nah, tapi nak beli ada peti. Gitu lah. Dan tempat kedudukan yang elok-elok, makan pakar susah kira. Makan ni ikut kita nak dalam syurga. Ikut kita nak rasa nak makan dia. Nak makan nasi dagang, berbau mari nasi dagang. Ada belaka. Nampak? Semua yang kita ingin Tuhan janji dah ada. Nasi kabu, mari nasi kabu. Nampak? Benda lagi nak makan. Buah romak, tubik, berbau jatuh. Tami sari. Tak? Ondel-ondel, ada belaka. Atas yang kita ingin. Dah tak yang masuk dah. Atas dunia kena masak, kena wak no. Nah, berasa nak makan kok. Nah, kena pergi kedai. Nak suruh orang rumah wak dah anda kok. Nah, jadi lepeng wak kok. Tak? Orang rumah lah ni mana pandai masak-masak. Nah, kuih-kuih tradisional dah reti. Bini kita mana reti buat tak? Kita balik suruh dia buat cendol tak boleh. Orang dulu-dulu reti belaka. Suruh buat cendol, jadi cendol suruh buat. Tami sari tu, tami sari suruh buat. Apa benda ni, repok jadi repok. Nah, macam-macam fashion kuih boleh. Murah ya belanja mas kahwin. 100.5 ni. Nah, ni 8,000. 2 kara je boleh. Perangkat nasi jerang air panas. 2 tu. Orang lain beli kedai bang. Nampak? Makan dalam surga tidak jatuh perut, lalu kot tekak dan lalu kot lidah, untuk nikmat semata-mata. Batu dia tak ada berok dalam surga. Dia tak ada se'eh. Kalau dia terperut jadi se'eh, jadi kenyang. Bila kenyang buat makan nak galak. Macam raja-raja presiden makan, bukan je lapar. Bahasa nak galak. Makan surga gitu. Bukan kerana lapar. Tak jadi taik. Tak ada. Kita makan atas dunia jadi tenaga, jadi darah. Tak, jadi najis. Makan dalam syurga untuk lalu kot lidah saja, nikmat semata-mata. Makanlah banyak mana pun tidak sakit perut. Atas dunia sakit perut. Sedap sakit perut pula. Siapa tak malam duduk dalam jambang, sila terus dalam jambang lengah. Dah lengah duduk tinggal, sila terus. Aduh. Tu bukan tempat sudah. Minuman pula beribu-ribu jenis menu minuman. Tak ada dalam kedai kita. Dalam kedai lebih kuat 10 menu minuman. Nah, dalam surga 70,000 jenis sekali minum. Satu jenis bermacam-macam rasa dan warna. Dan pakaian hebat dalam surga. Orang laki-laki pakai sutra, pakai sundus, istabrak pakai. Tapi bukan sutra atas dunia. Sutra dunia tak boleh, dia buat daripada ulat. Nah,
sutera akhirat bukan daripada ulat. Ulat-ulat tak main dalam surga. Orang puan bini kita pakai 70 lapis kain. 70 lapis kita tengok ke belakang nampak orang labu putih. Nabi sebut dalam hadis sahih. 70 lapis kain bini kita. Tengok ke belakang di jalan nampak orang ni duduk dalam labu putih, orang tu geruk. Nipisnya kain. Atas dunia boleh pakai 70 lapis. 3 lapis dah. Faham? Orang puan pakai pergi beli barang kedai 3 lapis kain. Orang dah warna tu. Berganda-ganda. Tak apa sara tu pun. Nampak? Itu molek akhirat. Nah, molek. Bukan kata dak beli baju molek, belilah. Tapi kita belilah molek berapa ribu riyal selap pun dak boleh banding akhirat. Tak ada bandingan. Molek baju molek linu, kain molek linu. Dan tempat kedudukan yang elok-elok. Molek dah kita buat rumah dunia ni habis 3 juta buat rumah. Tak boleh nak banding akhirat. Disebut dalam hadis-hadis yang sahih, pemegang pintu daripada delima. Megang pintu daripada permata delima. Asal dia daripada permata zamrud. Pintu ni disusun dengan mutiara, sekeping jadi pintu. Molek. Nah. Pintu dunia benda kayu gitu. Tu pun buat lari tengah malam pintu saka. Tak? Pintu tengah. Mana pintu tak tahu ni kata tak tahu, ni kata tak tahu. Tak ada sekeping pintu tengah. Dah tunggu bagi tak bagi buat lari pintu. Nah. Molek kedudukan. Bawah rumah kita lalu air. Air bermacam-macam jenis warna. Kok bawah latar. Daripada atas-atas nampak bermacam-macam jenis ikan. Pada main gitu pening kepala gitu. Sebab tu sabar. Sebab tu para mujahidin dia sanggup mati di medan perang. Pasal dia tengok ni lebih. Orang kalau dia tengok iklan dan dia ingin dia tengok bayaran tu tinggi, dia teringin. Sebab tu orang nak goda orang, dia buat iklan. Bila ada iklan, orang pun teringin nak beli. Nampak? Maka iklan yang paling mahal dalam kitab Quran, dalam hadis. Iklan mana? Iklan syurga. Mu buat gini-gini boleh syurga, buat gini-gini boleh syurga. Iklan tu. Siapa nak rebut kan? Macam iklan jualan. Tujuan dia buat iklan tu dengan papan tanda dengan kain retang ke. Tujuan nak beri jatuh tertarik pada hati orang. Bila orang tertarik, orang ingin nak pergi cari barang tu. Bila orang beli, boleh fikir dia. Sebab tu macam-macam iklan tulis. Jualan penghabisan, jualan akhir tahun, jualan awal tahun, jualan tengah tahun, jualan gulung tikar, jualan token nak bahan tanah. Macam-macam pesen. Macam-macam. Sebab pesen lepas saklar dia kok. Lepas saklar ni. Dia suruh udak-udak. Diikat katalog tu diikat, buku saklar tu diikat. Ni pelakon lah pagar kan, berbau. Tengok kukunya berbau jatuh depan dalam besennya. Buku tengok robot baru pula. Kok memos. Tak? Balik orang tu lagi hijau, bang beli bang model baru robot ni bang. Besar tengok tu, kita boleh main tun nusuk dua orang dalam. Faham? Beli bodoh-bodoh diri bang. Itu pandai iklan tujuan dia gitu kan. Barang tak macam mana. Iklan penting. Bila tengok, maka hati mencipta. Mata tak tengok, telinga dengar. Sebab tu dia ada iklan dalam radio. Radio ada gambar, tapi ada iklan. Tak apa dah, telinga dengar. Datanglah beramai-ramai ke Stadium Nasaruddin Shah malam ini. Dia tengok. Orang jaget. Nampak? Ulu kalau berang turun. Naik stewung. Naik lori minyak macam-macam beseng. Nak tengok orang nyanyi. Pasal iklan dalam radio. Jangan main. Iklan. Ada betul, ada tipu. Kita tutup pintu malah main lepas kok tikak masuk rebok dalam rumah. Bertutup pintu lah senang. Tutup pintu dengar tak? Lalu ngebeng. Lalu ngebeng pula lah kampung. Puan-puan dan puan-puan.
perabot batu alam kembali lagi. Ada apa-apa. Kejar ketut lelaki pula tu, tambah tunang. Usung buat balik. Maka kita mesti tertarik dengan iklan bayaran surga. Lepas tu sebut mula dalam hadis. Iklan tu. Tapi iklan Allah, iklan Rasul, tak ada perdaya sedikit pun. Tu sungguh. Molek daripada hak kita suka lagi. Nak beri rumah, nak beri itu, nak beri ni, nak beri istana. Bayar sungguh. Kalau kita buat kerja. Kalau khabar benda yang tak molek, orang tak ambuh, benda sabar. Ni khabar benda molek, orang tak ambuh juga. Bodoh. Khabar dengan bidadari, dengan mewah, dengan macam-macam mahligai, kehidupan yang abadi, tak mati dah. Orang tak ambuh rebut juga. Bodoh. Nah. Dan isteri yang cantik-cantik. Ni power. Dalam syurga, isteri kita jadi isteri kita juga dalam syurga. Sebab tu suami semayang, isteri kena semayang kok. Jangan suami yang semayang, isteri tak semayang. Jadi tak bersama dalam syurga. Jangan isteri je semayang, suami tak semayang. Jadi seorang masuk syurga, seorang masuk neraka, tambah. Orang tanya Rasulullah, kalau sama-sama taat kepada Allah, maka jadi suami isteri juga dalam syurga. Bahkan dikahwinkan sekali lagi. Diarak di 7 lapis langit kita ni akan nikah pula sekali lagi dengan bini kita. Nah, sanding 7 lapis langit. Daya sanding atas dunia ni. Nah. Kalau isteri kita ni tak kahwin dengan orang lain lah. Nah, patut pesanlah ke isteri kita, "Sam nikah kalau aku mati. Musa nikah ke orang lain. Kalau mu nikah dengan orang lain, mu tak boleh sama dah dengan aku." Kata gitu. Faham? Tak pesan ke rumah gitu. Tak boleh tu. Dalam pesan ni nikah dengan orang lain. Tak? Puang. Jangan main. Dalam kita pesan. Dia buat tak dengar. Pesanlah sama-sama. Kalau kita mati, mu jangan nikah lain dah. Pasal apa? Kalau mu nikah lain, mu tak sama dengan aku lah. Dan suka mu dengar dengan lelaki mu hak lain, hak baru apa pula. Dia gitu. Pesan ke dia. Ingat tu, kalau abang mati tu, jangan nikah dengan orang lain siapa mati. Biar luga-luga pun jangan nikah. Tapi kalau mu mati dulu, abang gitu juga, abang nikah dah. Bang. Dah abang nikah tak apa, bini dah hilang, tetap bersama juga. Tak? Yang cantik-cantik, umur 17 tahun, sebaya belaka. Tak? Bini tu imam 17, bini tu hilang 17 belaka. Mak 17, anak 17, tok nyang 17 kok. 17 power, jangan main. Orang lelaki-lelaki 33 sebut dalam hadis. Orang puan 17 comel budak puan nak tengok tu. Hak belum liwati tahun tu dikau. 17 lah ke? Awet 17, sweet 17. Ke tak betul? Betul tak? Kita tak ngaji jauh orang putih mereka. Faham? Jangan main 17 power. Tu jadi punah ramai. Isteri yang cantik-cantik, tak ada bandingan. Comel dah di dalam dunia, tak boleh banding dengan tapak kaki isteri dalam surga. Tapak kaki je. Tumi macam cermin, boleh sikat rambut. Allah Rabbi tumi. Tengok tumi bini kita. Nampak? Tubik dalam nerung. Tumi. Faham? Pacak dia 3 ekor celah kaki. Naik atas kaki. Dia baru-baru nikah memang comel. Tengok learning muka dia. Kalau kejut tengah malam, kita tengok muka dia, ngigah tu. Comel sikit pada tu. Allah puang. Tak comel. Comel lagu mana pun tak comel yang hakiki. Kita kata tak comel dah ni, 15,000 belanja ni. Tubik Labah Siti putih selepuk ni. Comel sekali lah dalam kampung ni, dah buluh ni. Dia make up. Cik tengok muka dia bangun tidur. Mula-mula bangun. Tengok muka dia. Macam paih muka. Bergelepek nyeng sekali. Tidur tak dalam 5 minit tu, sekolah air basi. Comel guna.
Nah, isteri akhirat azwajum mutahharah, isteri yang dibersihkan daripada kotoran. Tak ada haid, tak ada nifas, tak ada istihadah, tak ada air kencing, tak ada tai, tak ada gugu, tak ada putihan, tak ada belaka. Tak ada tai hidung, tak ada tai mata, tak ada tai telinga, tak ada daki. Mata bersinar-sinar, kulit seperti kulit mutiara, warna putih ke merah-merahan. Oh, boleh. Nah, boleh belaka lagi. Nah, seseorang. Jangan lawan Islam. Lawan Islam nak surga mana? Lawan Islam, lawan Quran, lawan hadis, lawan tu guru, lawan orang ngajar, duk ikut ke orang zalim, ikut orang jahil, tak boleh surga tu. Nah, dan lain-lain lagi. Tu kampung yang sebenar. Tilkal darul akhirah naj'aluha lilladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Inilah negeri syurga, kami sediakan, kami jadikan kepada orang-orang yang tidak mahu ketinggian di muka bumi dan tidak melakukan maksiat. Kalau nak surga boleh. Dua syarat. Yang pertama, jangan sombong. Yang kedua, jangan buat maksiat. Tuhan sedia dah. Tilkal darul akhirah. Itulah negeri akhirat, negeri hakiki yang sebenar. Untuk orang yang tak boleh sombong. Sombong sesama manusia, sombong dengan hayawan, sombong dengan malaikat, sombong dengan Allah, sombong dengan Rasul. Sombong dengan Allah, tak boleh ikut petunjuk Al-Quran, sombong. Sombong dengan Rasulullah, tak boleh ikut sunnah. Nah, dan mereka itu sedar kata kelebihan dunia ini kalau didapatkan dia sekalipun tidaklah dibawa ke sana. Orang yang sedar, orang yang cerdik, dia ingat sama walaupun banyak harta benda dunia tak boleh bawa ke mana-mana, melainkan 3 lapis kain kapan umpamanya juga. Hak bawa kain kapan. Perempuan 5 lapis, lelaki 3 lapis. Tu kan. Lapis yang pertama hak Allah Subhanahu wa taala. Lapis yang kedua hak mayat. Lapis yang ketiga hak kaum kerabat. Nampak? 3 lapis tu kain. Made in China, papling, kain putih hak warna merah. RM2.50 1 meter. 3 lapis tu Nah, tengok kan orang kapal, orang mati, datuk ke, Tan Sri ke, yang berhormat ke, kain putih tu. Bukan gulung dalam kapek. Tak? Kain putih yang murah. Bukan kain jaket. Kain murah, kain cotton. Lapis ke bawah pula daun pisang. Daun pisang gala, bukan cat YSL. Daun pisang gala. Dia ambil kat ecoy, kecup. Nampak dia? Nak lapis ayah ayah geram jekar bah. Nah, kain putih je. Itulah. Dah buku bank tak berusaha lah kain kapal, tak berusaha. Tinggal belaka patut berasa Gairo ke, Maybank ke. Nah, American Express tak apa. Boh celah kain kapal ni, selain ingat ni ayah ni. Buat cocok lah kubur ni. Tak. Boleh tahan kira dah. Tak ada La yatbal mar'a ila qabri ghairu tuqa wala amal soleh. Tidak mengikut seseorang itu masuk ke dalam lubang kubur melainkan takwa dan amal soleh. Harta tinggal. Cari macam nak mampu tinggal. Bawa tak boleh. Dah kereta ni sayang sangat ni, Mercedes ni setengah juta beli, dah boleh bawa dah boleh gali luas sikit nak bawa kereta. Tak boleh, tak baik, tak boleh. Katanya tukang gali kubur, tak ada buat kerja gitu. Tak pasal ayah sayang sangat ni kereta ni. Nah, pukul 3 pagi kejut bunyi keras-keras tu beg atas kereta. Takut cicak naik atas kerming. Faham? Tak boleh, dah tak muak besar. Dah biarlah, dah ring je boleh ring. Ring 18 ni, 15,000 beli gitu. Ayah sungguh-sungguh sangat minat ni. Nah,
Bukan kata gonyong ke tangan, tiup ke mulut pula. Tiup nak suruh kilat. Ring tak boleh kau. Nah, tak boleh juga. Barang dunia untuk orang dunia. Ni mati dah barang akhirat. Ayah tak boleh kereta. Ayah nak Fatihah. Ayah nak istighfar. Sedekah. Hatu dia makan. Nah. Untuk orang lain pula. Nah, ni 1/8, ni 1/6, ni 1/4, ni 1/2, ni 1/2/3. Ni bahan paling banyak, ni dada banyak, kok banyak, hidung banyak, katis banyak. Nampak ramai dah duduk menunggu. Nah, ramai orang menunggu kan. Bila kita mati, 5 perkara sekarang ni duduk tunggu kita. 5 perkara sedang menunggu. Yang pertama, Israel menunggu mengambil nyawa. Duduk tunggu ni. Tunggu sampai cukup kong. Betul tak? Yang kedua, bumi tunggu nak kepik. Yang ketiga, ular dan kala dan ulat nak gigit badan kita. Yang keempat, waris tunggu nak makan saka. Yang kelima, munkar wa nakir tunggu nak interview temu duga. 5 perkara tu. Bini kita mati, bini kita nangis tau. Kita mati tau. Dia bukan nangis sungguh. Nangis buat lelok. Dia buat, laki aku ada dah. Laki aku ada dah. Dia main gitu. Bunyi lebang tau. Tak apa jadi nangis. Tak? Walak-walak ada. Malam 7, habis orang seligah lepas ratik, ada apa-apa lagi. Mak, waktu beg buku bank ayah mak nak kira. Tot nak. Mak boleh 260,000 ni. Nampak? Tu lah. Pas 4 bulan 10 hari nikah dengan Tok Imam semayang-mayang. Tak apa-apa lalu. Kita berjelai dalam ni. Marabbuka wa man nabiyyuka. Tak ada sedekah, tak ada jariah, tak ada buat surah, tak ada madrasah. Tak ada apa-apa. Dah tinggal benda. Tinggal karaoke. Nampak? Home theater 46 inci. Tu dah pakai rawat tu. Nah, raket badminton 6 bilah. Kasut bola lap pelata. Ada pakai rawat belaka. Tak ada buat surah pun je. Ada. Tak ada sedekah buat rumah anak yatim, tak ada. Balik awal. Ni wisudah. Sebelum mata kita tutup untuk kali yang terakhir. Dan mereka itu pandangkan harta-harta dunia ini bila dipisahkan maka membawalah kepada rugi masa hendak